Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 1 Maha Johor sekalian. Okey. So pada hari ini kita akan masuk kepada bab 4 iaitu bab pembiakan. Okey, so terlebih dahulu kita akan recap balik apa yang kita dah belajar pada kelas yang lepas. So pada kelas yang lepas kita dah pun menghabiskan kita punya perbincangan terhadap bab 3 iaitu koordinasi dan juga gerak balas, di mana kita telah pun membincangkan berkenaan dengan homeostasis yang berlaku dalam tumbuhan. Okey, so dalam homeostasis tumbuhan ni ada proses yang dipanggil sebagai transpirasi, dan bagaimana transpirasi ini membantu dalam mengekalkan persekitaran dalam bagi sesuatu tumbuhan. Okey, dan juga kita telah pun membincangkan kepentingan homeostasis kepada manusia dan juga benda hidup. Mainly untuk apa? Untuk menyediakan satu keadaan optimum dalam badan supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolismenya dengan lebih cekap. Okey. So pada hari ini kita akan masuk kepada bab 4 iaitu bab pembiakan. Okey. So bila kita membicarakan tentang pembiakan, okey, pembiakan ni merupakan satu proses. Okey, satu proses untuk menghasilkan individu baru oleh organisma yang hidup. Okay, so berarti kat sini pembiakan ni hanya boleh dilakukan oleh organisma yang hidup sahaja untuk menghasilkan individu yang baru. Okay, so itu ialah maksud ataupun definisi bagi pembiakan. Dan pembiakan ini boleh kita bahagikan kepada dua jenis, iaitu pembiakan secara seks dan juga pembiakan secara aseks. Alright. So kita tengok apakah beza antara pembiakan secara seks dan juga pembiakan secara aseks. Mainly ialah kita tengok untuk pembiakan seks ini dia melibatkan sel-sel pembiakan iaitu sperma dan juga ovum. Alright. Manakala untuk pembiakan yang aseks dia tidak melibatkan sebarang sel pembiakan. Itu beza utama antara pembiakan secara seks dan juga pembiakan secara aseks. Dan contoh pembiakan seks ini dia berlaku kepada manusia ataupun haiwan yang berperingkat tinggi seperti mamalia, reptilia dan sebagainya, serta tumbuhan-tumbuhan berbunga. So ini adalah contoh-contoh organisma yang menjalankan pembiakan secara seks. Manakala untuk organisma yang menjalankan pembiakan secara aseks, contohnya berlaku kepada tumbuhan seperti kentang, halia, bawang dan juga organisma-organisma yang ringkas ataupun uniselular, seperti ameba dan juga paramecium. Okey. So inilah perbezaan antara pembiakan secara seks dan juga pembiakan secara aseks. So untuk pembiakan secara seks ini, tadi kita katakan bahawa pembiakan seks ialah satu pembiakan yang utama yang melibatkan percantuman dua sel pembiakan iaitu ovum dan juga sperma. Alright, so dia mesti ada jantan dan juga betina. Right, ataupun kita panggil induk jantan ataupun induk betina. So induk jantan dia akan menghasilkan sel pembiakan bernama sperma dan induk betina akan menghasilkan sel pembiakan bernama ovum, dan kedua-dua ini akan bercantum. Dan dalam konteks pembiakan seks ini ada dua jenis persenyawaan. Okey, apakah itu persenyawaan? Persenyawaan ini adalah satu proses di mana berlakunya percantuman antara sel pembiakan lelaki dan juga sel pembiakan perempuan. So itu dipanggil sebagai proses persenyawaan. Dan bagi pembiakan secara seks ada dua jenis persenyawaan, iaitu persenyawaan dalam dan juga persenyawaan luar. Alright. So apakah bezanya? Pertama, kita tengok dalam persenyawaan dalam, kita akan dapati bahawa nukleus bagi sel pembiakan jantan tadi ataupun kita panggil sebagai gamet jantan akan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk betina. Okey. So persenyawaan berlaku di dalam badan induk betina. Manakala untuk persenyawaan luar pula, nukleus gamet jantan ini dia akan bercantum dengan nukleus gamet betina di luar badan induk betina. Okey, so ini perbezaan yang pertama. Yang kedua, bersegi tempat berlakunya pencantuman. Dalam persenyawaan dalam, induk jantan akan membebaskan gamet jantan di dalam badan induk betina. Manakala untuk persenyawaan luar, induk jantan akan membebaskan sperma dan induk betina akan membebaskan ovum, dan berlakunya persenyawaan ini di luar. Okey, so inilah perbezaan yang kedua. Dan untuk perbezaan yang ketiga, kita tengok dalam persenyawaan dalam, gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina dan bercantum membentuk zygote. Okey, manakala untuk persenyawaan luar lah, dia punya prosesnya lah gamet jantan biasanya akan berenang menuju ke arah telur
dan bercantum dengan gamet betina. Okay, so contoh haiwan ataupun organisma yang menjalankan pembiakan secara persenyawaan dalam. Okay, bagi pembiakan seks ialah contohnya manusia, okay, haiwan yang seperti gajah, okay, seperti lembu, okay, singa, pepatung. So inilah haiwan-haiwan yang menjalankan pembiakan seks secara persenyawaan dalam. Okay, manakala contoh bagi haiwan yang menjalankan pembiakan seks melalui persenyawaan luar, okay, yang paling common kita tengok ialah seperti ikan dan juga katak. Okay, so ini ialah perbezaan di antara persenyawaan dalam dan juga persenyawaan luar. Okay, so bagi pembiakan aseks, okay, tadi kita mention tentang pembiakan seks. Pembiakan aseks ini bila kita katakan aseks, bererti ianya tidak melibatkan sebarang sel-sel pembiakan daripada jantan maupun betina. Okay, so pembiakan aseks tidak melibatkan sebarang percantuman ataupun persenyawaan antara dua sel gamet. Alright, so itu ialah aseks. Dan aseks ini pula berlaku apabila satu induk ini dia akan membahagi. Okay, dia akan membahagi, okay, ataupun dia akan membelah dan sebagainya untuk menghasilkan organisma yang baru yang selalunya kebiasaannya adalah sama dengan sel induk tersebut. Okay, so dalam konteks pembiakan aseks selalunya variasi tidak wujud. Okay, jika dibandingkan dengan pembiakan seks di mana berlakunya percantuman antara gamet jantan dan juga gamet betina, yes, berlakunya variasi sebab berlakunya percantuman dua nukleus yang berbeza. Okay, so dia akan menghasilkan variasi ataupun kelainan ataupun kata macam apa? Variasi lah. Okay, kelainan sebagainya. Okay. Manakala untuk pembiakan secara aseks, okay, dia tidak melibatkan sebarang percantuman sel gamet. Bererti kat sini variasi tidak wujud dalam anak-anak ataupun organisma baru yang dihasilkan melalui pembiakan aseks. Okay. So antara kaedah, okay, ataupun contoh-contoh pembiakan aseks yang kita boleh tengok. Pertama dipanggil sebagai belahanda dua. Okay, so belahanda dua ini dia adalah satu proses pembahagian satu sel induk menjadi dua sel anak. Okay, satu sel induk dia akan membelah, okay, belahanda dua untuk menghasilkan dua sel anak. Okay, contohnya seperti apa? Amoeba, okay, paramecium dan juga bakteria. So organisma-organisma uniselular kebiasaannya menjalankan proses belahanda dua untuk menghasilkan organisma yang lain. Okey, seterusnya kita ada pertunasan. Okey, so pertunasan ialah satu proses pembentukan tunas pada badan organisma. So ada pada induk tiba-tiba ada satu tunas yang kecil. So itu ialah pertunasan. Dan tunas ini dia akan bermula sebagai satu struktur yang berkembang dan kemudiannya akan terputus dan membentuk individu yang baru. So pada dasarnya akan berlakunya pertunasan iaitu proses penumbuhan tunas dekat badan sel induk dan dia akan mula membesar dan pada satu tahap dia akan terputus daripada induknya menjadi organisma yang baru. So contoh yang menjalankan pertunasan seperti hydra dan juga yeast. Okey. Bagi satu lagi yang ketiga ialah penjanaan semula. Okey. So penjanaan semula ini dia berlaku daripada kebolehan fragmen ataupun bahagian-bahagian organisma tersebut untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru dan lengkap. So kalau satu organisma ni kita potong dia kepada beberapa fragmen ataupun bahagian tersebut akan bertumbuh dan akan menghasilkan organisma yang baru dan lengkap. So ini satu kebolehan yang tak semuanya ada. Okey, contohnya seperti cacing pipih, okey, tapak Sulaiman, okey, dan juga seperti planaria maupun Spirogyra. Okey, ini contoh-contoh organisma yang melakukan penjanaan semula. Alright. Yang seterusnya yang keempat kita ada pembentukan spora. Okey, pembentukan spora ialah satu proses penghasilan spora di dalam satu kantung dipanggil sebagai sporangium. Okey, dan selepas sporangium ini dia menjadi matang, dia akan pecah. Okey, so bila sporangium ini pecah dia akan membebaskan spora yang selalunya bersifat halus dan ringan supaya dia boleh disebarkan melalui medium udara ataupun angin. Dan apabila sampai di tempat yang lembap, okey, spora ini dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Okey, so contohnya adalah seperti alga, kulat,
paku pakis dan juga setengah bakteria menjalankan proses pembiakan secara asexual dengan melakukan pembentukan spora. Okey, dan yang terakhir kita ada pembiakan vegetatif. Okey, so pembiakan vegetatif ini dia merupakan satu cara untuk menghasilkan organisma yang baru daripada tumbuhan vegetatif. Bahagian vegetatif tumbuhan tersebut selain daripada bunga. So bahagian-bahagian vegetatif tumbuhan selain daripada bunga dan seperti apa? Pertama, batang. Okey, yang kedua, daun. Okey, yang ketiga mungkin dia punya berbawang. Alright, yang keempat mungkin daripada akar. So inilah bahagian vegetatif selain daripada bunga. So tumbuhan ni dia boleh tumbuh daripada bahagian-bahagian tersebut. Contohnya kita ambil seperti lobak. Okey, strawberry, okey, daripada batang rayap dia. Halia, okey, ubi keladi, okey, ubi kentang. So ini contoh-contoh tumbuhan yang boleh yang boleh menghasilkan organisma baru dengan pembiakan vegetatif. Contoh kita tengok dekat ni, bahagian akar. Okey, so bahagian akar ni contoh tumbuhan yang boleh tumbuh daripada bahagian akar seperti lobak merah dan juga ubi keledek. So kita tanam saja lobak tersebut. Kalau kita potong lobak, kita tanam dalam tanah, dia akan bertumbuh menjadi satu organisma yang baru. Okey, menjadi lobak yang lain. Alright. Yang kedua pada batang. Okey, kalau kita ambil batang dia saja dan kita tanam, dia akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Contohnya seperti apa kita tengok kat sini. Kalau batang itu ialah batang bawah tanah. Okey, seperti apa? Ubi kentang. Okey. Kalau batang itu batang rayap, contohnya seperti apa? Rumput. Alright. Dan kalau dia merupakan berbawang, okey. Okey, so contohnya bawang lah. Okey, bawang merah, bawang besar dan sebagainya itu adalah contoh tumbuhan yang daripada bahagian vegetatif batang. Okey. So batang ada 3 jenis, iaitu batang bawah tanah, batang rayap dan juga berbawang. Alright. Dan yang ketiga ialah melalui daun. Okey. So tumbuhan ini dia akan menghasilkan tumbuhan yang baru melalui daunnya sahaja. Contoh seperti daun atau pokok setawa, okey, dan juga begonia. Okey, so ini dua contoh tumbuhan yang akan tumbuh daripada bahagian daun. Right? So ini ialah pembiakan vegetatif. So ada banyak tumbuhan lain yang melakukan pembiakan secara vegetatif yang kita boleh nampak seperti apa lagi kita boleh fikirkan buah macam pisang. Okey. Pisang pun kita boleh tumbuhkan menggunakan bahagian batang dia. Okey. Apa lagi contoh kita tengok kat sini strawberry tadi, okey, pada batang rayap. Okey. Ubi keladi. Right? So ada banyak tumbuhan ini yang kita boleh ambil sebahagian daripada bahagian tumbuhan mereka selain daripada bunga, kita tanam, dia akan menghasilkan organisma yang baru. Okay? So ini ialah pembiakan vegetatif dan juga melibatkan keseluruhan pembiakan asexual. Right? Nah, apakah kepentingan pembiakan ini? Okay? So pertama, kepentingan pembiakan adalah untuk menambahkan bilangan organisma bagi sesuatu spesies. So untuk menambahkan populasi bagi sesuatu spesies, maka akan wujudnya konsep ataupun proses pembiakan. Okey. So jika tidak berlakunya pembiakan, tidak berlakunya proses pembiakan ini, maka lama kelamaan akan berlakunya kepupusan spesies tersebut. Okey, itu yang pertama lah, yang penting. Yang kedua lah, kepentingan pembiakan lah untuk menurunkan maklumat genetik ataupun mewariskan maklumat genetik daripada ibu bapa kepada anak. Okay, so itulah kepentingan kedua bagi pembiakan. Pertama, untuk menghasilkan organisma yang baru dalam satu spesies untuk mengelakkan daripada pupus. Yang kedua lah untuk menurunkan maklumat genetik daripada induk kepada anak. Okay, so ini adalah pentingnya pembiakan supaya kita punya keturunan, kita punya keluarga kita daripada nenek moyang kita sampailah kepada kita dapat mewarisi maklumat genetik mereka. Right? Yang keempat ialah yang ketiga lah untuk mewujudkan variasi. Okey, pembiakan ini penting untuk mewujudkan variasi di kalangan spesies. Okey, manusia lain, okey, kucing lain, itik lain. Okey, so berlakunya pembiakan ini adalah untuk mewujudkan ataupun menghasilkan variasi di kalangan organisma-organisma yang hidup. Okey, itulah pentingnya untuk kita bersyukur.
untuk mensyukuri nikmat kita ni untuk membiak di atas muka bumi ini, untuk menghasilkan anak yang boleh mewarisi kita punya keturunan, yang boleh kita tambahkan lagi populasi spesies kita, untuk menghasilkan variasi supaya berlaku kita bernampak orang kata kelainan di antara satu sama lain. So bersyukurlah kita boleh menyambung zuriat kita sebagai kurniaan Allah yang Maha Adil. So ini sahaja untuk hari ini punya kelas, pengenalan terhadap proses ataupun konsep pembiakan. So insya-Allah pada hari esok kita akan masuk kepada sistem pembiakan manusia. Alright. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.